Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Pak Rosniati selaku Presiden Gema Yasin Nur Iman dan seluruh para AJK-nya. Seterusnya, muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Dan kita masih lagi berada pada menghuraikan tafsir surah Al-Kahfi. Hari ini yang di kitab kita lihat pada muka surat yang ke-20 Muka surat yang ke-20. Hari ini kita nak masuk pada ayat yang ke-60. Kan? Muka surat 20, hari ini kita nak masuk ayat yang ke-60 surah Al-Kahfi. Baik, dalam kitab ni dikata kisah Musa dan Khidir. Tu. Maknanya muslimin dan muslimat pada hari ini kita nak baca ayat Allah, kita nak mengaji, nak mempelajari huraian tafsir yang berkaitan dengan kisah, satu lagi kisah dan surah Al-Kahfi ini, iaitu kisah menceritakan tentang Nabi Allah Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam. Ini merupakan satu kisah yang terkenal, yang sering kali kita dengar kisah ini. Kerana kisah ini mengandungi pengajaran ibrah, iktibar yang cukup besar, cukup hebat. Jadi insyaAllah kita akan masuk baca ayat ni dan huraikan tafsirannya satu persatu insyaAllah. Baik. Tengok surah Al-Kahfi ayat yang ke-60. Baik, firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu, yang bermaksud, dan sebut olehmu ketika berkata Musa bagi budaknya. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala menjelaskan pada kita supaya ceritakan wa idh, dan Allah suruh sampaikan, Allah suruh ceritakan. Cerita pasal apa? Ketika mana qala Musa li fatahu. Ketika mana Nabi Musa berkata kepada budaknya. Kalau ikut tafsir kitab kita ni, dia kata budaknya. Li fatahu ni disebut dalam kitab tafsir yang saya baca ni, dia kata budaknya. Dan ada yang kata, setengah kitab tafsir kata pembantunya. Jadi para muslimin dan muslimat, maksudnya daripada kisah ni, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ni, rupanya ada seorang lagi terselit dekat situ. Tu dia. Rupa-rupanya ada seorang lagi manusia yang berperanan dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini. Cumanya Allah tak sebut nama dia. Allah cuma gunakan perkataan li fatahu. Li fatahu ini daripada perkataan fatah. Fatah ni maksudnya apa?
pemuda. Fatah. Kita baca ingat balik kisah Ashabul Kahfi. Allah sebut innahum fityatun. Sesungguhnya mereka tu golongan pemuda. Jadi yang kata fata itu, daripada perkataan fata itu, maksudnya pemuda ataupun budak. Itu dia. Jadi muslimin dan muslimat, jadi Allah gunakan perkataan itu saja. Allah tak sebut nama dia siapa. Jadi nak kata, saya ulang balik, maknanya daripada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini, ada seorang lagi terselit dekat situ. Ada seorang lagi yang berperanan di situ, yang mana Allah tak sebutkan namanya. Tu dia. Dah ada yang bocor dah. Tu dia. Saya ingat nak teka-teki dulu nama siapa ni. Tapi dah ada yang bagi jawapan. Maka yang dikatakan li fatahu itu, budaknya itu ataupun bantunya itu ialah seorang nabi juga yang disepakati para alim ulama, itulah Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Tu dia. Jadi siapakah Nabi Yusha bin Nun ni? Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Nabi Yusha bin Nun ini salah seorang daripada anak murid kanan Nabi Musa alaihi salam. Salah seorang daripada anak murid kanan Nabi Musa alaihi salam. Ni muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi nak kata Nabi Yusha bin Nun ni kira di zaman Nabi Musa dia masih budak ataupun remaja pemuda lah. Dan dia menjadi anak murid kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang mana tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, walaupun Nabi Yusha bin Nun ni namanya tak disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi kisahnya ada beberapa dalam Quran. Antaranya dalam surah Al-Ma'idah dan di antaranya surah Al-Kahfi ini. Dan walaupun dia seorang Nabi Allah yang tidak termasuk dari kalangan 25 orang Nabi dan Rasul, tapi sebenarnya dia antara Nabi Allah yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Itu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pasal dialah yang menggantikan Nabi Musa dan Nabi Harun bila saja Nabi Musa, Nabi Harun telah wafat. Itu dia. Dan dialah Nabi Yusha inilah yang telah orang kata membentuk Bani Israel, yang telah membentuk ataupun merekrut Bani Israel, yang menyebabkan berjaya melahirkan golongan Bani Israel yang beriman, yang bertakwa pada Allah, yang akhirnya mereka sanggup menyaut seruan jihad daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada kepimpinan dialah akhirnya Baitul Maqdis berjaya dimasuki dan berjaya dikuasai oleh Bani Israel. Itu dia. Daripada kepimpinan Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Jadi muslimin dan muslimat nak kata Nabi Yusha bin Nun ni seorang yang hebat. Dan ingatlah dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi menjelaskan pada kita satu-satunya manusia, Nabi kata, satu-satunya manusia yang boleh menahan matahari dalam dunia itu, itulah manusia yang bernama Yusha bin Nun alaihi salam. Maknanya Nabi SAW pun sebut pasal Nabi Yusha bin Nun ni. Nabi kata satu-satunya manusia yang diizinkan oleh Allah untuk menahan matahari. Tu dia. Nak menahan matahari ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Macam mana tu nak tahan matahari ni yang besar sungguh tu. Nabi kata satu-satunya manusia yang boleh menahan matahari dengan izin Allah, itulah Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Jadi kalau kita dengar kalimah Nabi ni, dah boleh kita bayangkan kehebatan Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Jadi cerita matahari ni pasal apa? Cerita bila berperang dekat Baitul Maqdis. Itu dia. Sebab bila saja berperang dekat Baitul Maqdis ni, dalam peperangan dengan golongan Jabbarin, golongan jahat ni, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka peperangan ni kira berat lah. Tu. Dan perang ni kalau ikut riwayat, setengah riwayat kata, ia berlaku pada hari Jumaat. Perang ni berlaku pada hari Jumaat. Maknanya nak kata Yusha bin Nun nak masuk Baitul Maqdis, nak start perang, ia berlaku pada hari Jumaat. Jadi yang membimbangkan Nabi Yusha bin Nun, kalau masa hari Sabtu tak boleh perang. Pasal syariat Nabi Musa melarang berperang pada hari Sabtu. Tak boleh.
Tu dia. Ni syariat Nabi Musa. Ni cerita nama, cerita syariat Nabi Musa. Bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat Nabi Musa kata, hari Sabtu tak boleh perang, tak boleh kerja, tak boleh buat apa, melainkan ibadat semata-mata. Itu syariat Nabi Musa. Ni. Jadi menyebabkan Nabi Yushak bin Nun ni rasa bimbang lah pasal dah lah hari Jumaat nak masuk Baitul Maqdis. Perang pun mungkin start lambat lagi. Maka menyebabkan dia bimbang, takut boleh start perang ni, start perang, dah masuk hari Sabtu. Tu dia. Jadi pada masa itulah Nabi Yushak bin Nun, dia berkata kepada matahari yang nak terbenam tu. Tu dia. Matahari yang nak terbenam dah tu. Dia kata, wahai matahari, kita ni sama-sama diciptakan oleh Allah. Tu dia start gitu. Nabi Yushak bin Nun kata apa? Kita ni, kita sama-sama diciptakan oleh Allah. Aku Allah cipta, engkau pun Allah cipta. Jadi dengan izin Allah, engkau berhenti. Jangan terbenam, jangan turun lagi. Berhenti kami nak perang ni. Tu dia. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dengan izin Allah, yang mana matahari itu pun tergantung macam tu saja dan tidak terbenam. Inilah kata Nabi SAW, satu-satunya manusia yang boleh menahan matahari dengan izin Allah. Itulah Nabi Yushak bin Nun alaihi salam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, saya pengalaman lah, pernah lah pergi ziarah makam Nabi Yushak bin Nun alaihi salam dekat Jordan. Tu dia. Jadi kalau nak pergi makam Nabi Yushak bin Nun, boleh pergilah Jordan. Mungkin ada yang rasa nak pergi, boleh pergilah. Ziarah makam Nabi Yushak bin Nun kat Jordan ni banyak. Tinggalan sejarah. Boleh tengok makam Nabi Yushak bin Nun. Boleh tengok makam sahabat Nabi macam Jafar At-Tayyar, Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Harithah. Boleh pergi dekat Medan Mu'tah. Sebagailah. Jadi maknanya banyak tempat lah dekat Jordan ni. Tapi yang penting nak pergi, boleh. Pergilah, tak ada masalah. Yang penting jangan lupa sponsor saya pergi sekali. Tu dia. Muslimin dan muslimat. Jadi nak kata, saya pernah pergi sekali dulu, lama lah. Tahun 2016 kot pergi sana. Jadi muslimin dan muslimat, masa dia pergi sana tu, bila ziarah makam Nabi Yushak bin Nun ni, pada masa itu ada seorang syekh lah. Dia syekh ni dia duk cerita lah, dia duk bersyarah pasal pasal Nabi Yushak bin Nun. Jadi habis bersyarah tu, saya tanya dia satu soalan. Saya tanya, dia kata, ya syekh, dia kata, Asif ya syekh, soal je. Saya kata nak tanya satu soalan ni. Tu dia. Saya kata, kila minan nas Yushak bin Nun laisan nabi walaki rajulun soleh. Saya tanya gitu. Hal hadha sahih ya syekh? Tu dia. Saya tanya dia, nak tanya satu soalan lah. Saya kata gini, ada orang kata Yushak bin Nun ni bukan nabi. Tu. Ada orang kata Yushak bin Nun ni bukan nabi. Tapi orang kata Yushak bin Nun ni seorang yang soleh. Dia bukan nabi, tapi dia orang yang soleh. Jadi saya tanyalah, betul ke pandangan itu? Saya tanya, wa kaifa ra'yukum? Apalah pandangan kamu, wahai syekh? Saya tanya dia. Maka syekh ni kata ginilah, dia kata tidak ada manusia. Dia kata, laisa minan nas, tidak ada, laisa minan nas, tidak ada manusia, dia kata. Tidak ada manusia. Tidak ada manusia, dikata, yang boleh menahan matahari, melainkan para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu jawapan padulah. Dia kata tidak ada manusia. Tidak ada manusia yang sehebat itu. Tidak akan ada manusia yang sehebat itu. Melainkan para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nak kata, kok mana sekalipun, Yushak bin Nun memang Nabi Allah. Antara Nabi Allah, yang Allah masukkan kisahnya di dalam Al-Quran. Walaupun Allah tak cerita, tak sebut nama dia, tapi Allah cerita pasal kisah dia. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beberapa hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis Imam Ahmad, ada menyebut tentang Nabi Yushak bin Nun alaihi salam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, disebut tadi Nabi Yushak bin Nun salah seorang daripada anak murid Nabi Musa alaihi salam. Kita kena ingat muslimin dan muslimat, Nabi Musa ni ada 3 orang anak murid kanan. Ataupun pembantu kanan. Nabi Harun bukan, Nabi Harun adik-beradik Nabi Musa.
Jadi Nabi Musa ni dia ada 3 orang pembantu kanan, anak murid kanan. Tu. Ini dah yang dicatat dalam kitab lah, kitab antaranya kita lah, kitab ni, kitab Nurul Ihsan ni. Nurul Ihsan ni dia ada cerita pasal 3 orang lah sebagai pembantu Nabi Musa alaihi salam. Iaitu yang pertamanya disebut tadilah Nabi Yusha bin Nun. Ini yang paling kanan lah, yang paling senior lah. Anak murid kanan, yang paling kanan Nabi Musa alaihi salam, itu yang pertama Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Baik. Adapun yang kedua, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kisah yang kedua, iaitulah pembantu yang kedua, anak murid yang kedua, itulah seorang Nabi yang bernama Nabi Hizqil. Hizqil. Nabi Hizqil ni, kalau kita baca Quran, adalah satu kisah yang berkait dengan dia. Tu. Nama dia tak ada juga dalam Quran, tapi nak kata ada kisah dia dalam Quran, ada satu kisah yang dikaitkan dengan dia. Yang mana muslimin, bukan Hizqil, Hizqil. Tu. Hizqil. Zai, Qaf, Ya, Lam. Hizqil. Tu. Susah sikit dah sebut kan. Tu, muslimin dan muslimat. Hizqil. Nabi Hizqil ini, betul. Nabi Hizqil ini ada satu ayat dalam surah Al-Baqarah ada kait dengan dia. Tu ayat tu dalam juzuk yang ketiga, tak silap saya. Ke juzuk yang kedua last kali ni. Juzuk yang kedua kot last kali lah, orang kata hujung-hujung juzuk yang kedua lah. Hujung-hujung juzuk yang kedua ada ayat yang Allah cerita kisah Bani Israel yang takut mati, dok lari kampung apa semualah, dok lari tak nak mati, tak nak berjihad ni. Jadi kisah ni ada kait dengan Nabi Hizqil. Tu dia. Jadi nak kata ini anak murid Nabi Musa yang kedua. Dan anak murid Nabi Musa yang ketiga. Yang ni anak murid yang ketiga ni tak dipastikan kisahnya. Sekarang ni setakat yang pembacaan saya belum ditemui lagi kisahnya. Saya tak tahulah. Mungkin saya tak jumpa sebagainya. Mungkin ada kitab-kitab lain ke, mungkin ada dalam Quran pun kita tak jumpa lagi. Wallahualam. Tapi lah kitab Tafsir Nurul Ihsan kata yang ketiga, seorang anak murid Nabi Musa yang ketiga namanya Kalib Yufina. Tu dia. Ini yang ketiga. Kalib Yufina. Tu. Ini yang ketiga yang bernama Kalib bin Yufina. Macam saya sebut tadi, kisah yang ketiga ni tak berapa tak apa nak reti sangat. Tak berapa nak tahu sangat. Tu setakat yang saya baca, saya duk cari kitab sana, kitab situ. Jadi setakat ni saya tak jumpa lagi kisahnya. Tu. Mungkin adalah kisah dalam Quran ke, kita tak pasti. Mungkin ada kitab-kitab lain duk cerita pasal dia, wallahu alam. Tapi nama dia ada dicatat dalam kitab Tafsir Nurul Ihsan ini. Ada. Tu. Jadi itulah di antara 3 orang anak murid Nabi Musa AS. Jadi yang paling kanan, yang paling utama ialah Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Tu. Kita kena ingat para muslimin dan muslimat. Kita baca kisah Nabi Musa Bani Israel yang sesat dekat Padang Sinai tu. Selama 40 tahun tu. Tu 40 tahun duk sesat dekat Padang Sinai. Punya lama duk sesat, duk langgar perintah Allah. Allah suruh berjihad, pergi ke Baitul Maqdis, berjihad, Allah suruh. Tapi Bani Israel ni masa generasi tu, perangai ni kira buruk lah. Tak nak ikut perintah Allah kan. Jadi akhirnya Allah sesatkan mereka di Padang Sinai selama 40 tahun. Tu dia. Jadi selama 40 tahun tu lah generasi tu mati. Generasi tu mati. Selama 40 tahun tu, generasi yang degil tadi, yang kepala tadi tu, yang banyak songai tu, mati. Termasuklah wafatnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Wafat. Selama 40 tahun tu. Tu. Jadi pada masa itulah yang ada generasi yang kedua. Yang diketuai oleh Nabi Yusha bin Nun. Jadi yang kedua ni lah Nabi Yusha bin Nun duk tarbiyah, duk rekrut, duk ajar, duk bimbing. Akhirnya mereka jadi golongan yang hebat, yang boleh menyahut perintah Allah. Akhirnya dapat keluar dari Padang Sinai itu,
maka mereka terus menuju ke Baitul Maqdis. Itu yang akhirnya berjaya lah. Baitul Maqdis dikuasai oleh manusia yang beriman pada Allah ketika itu. Itu dia. Baik. Kemudian seterusnya firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La abrahu hatta ablagha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Maksudnya, sentiasalah aku berjalan hingga aku sampai akan tempat perhimpunan dua laut. Atau aku berjalan pergi beberapa lama masa. Baik, jadi muslimin dan muslimat ni cerita Nabi Musa. Nabi Musa berkata pada Nabi Yusha' bin Nun. Dia kata, aku berjalan, berterusan, sampailah kepada pertemuan dua lautan. Atau aku berjalan dengan perjalanan yang agak lama, yang agak jauh. Baik. Dan kitab ni muslimin dan muslimat dia ada tafsirannya. Dia panjang sikit ni. Saya nak baca Nak baca dan hurai lah. Yang di kitab boleh baca sekali. Yang tak ada kitab boleh dengar. Baik, katanya. Maka Majma'al Bahraini itu pertemuan laut Paris ataupun Parsi dan Rum. Riwayat tatkala kembali Nabi Musa ke Mesir, kemudian daripada binasa Fir'aun dan Qibti. Ini cerita ni, dia kata cerita lepas, sejarah ni berlaku selepas Nabi Musa dan Bani Israel selamat daripada kejahatan Fir'aun. Ni kisah lepas dah selamat, terbelah lautan tu. Dah selamat, maka ditenggelamkan Fir'aun dan tentera-tenteranya. Maka pada saat itu perjalanan tu jauh lah kan. Kalau kau riwayat kata selama 40 tahun juga duk berjalan nak cari tempat tu. Bani Israel ni duk cari tempat, nak cari penempatan lah. Maka beratlah, susah. Tu muslimin dan muslimat. Jadi nak kata cerita ni selepas kebinasaan Fir'aun dan Qibti. Qibti ni siapa? Keluarga Fir'aun. Tu. Qibti ni keluarga Fir'aun lah. Maknanya pengikut Fir'aun. Fir'aun ni daripada Qibti, Mesir. Fir'aun ni daripada Qibti, Mesir. Yang mana mereka menguasai Mesir dalam masa ratusan tahun. Dan mereka menindas Bani Israel dalam masa ratusan tahun. Jadi cerita ni berlaku selepas dah hancur Fir'aun, dah hancur Qibti. Tu ada yang tanya soalan tadi. Nama ketiga anak murid Nabi Musa tu. Iaitu nama yang ketiga, Kalib bin Yufina. Kalib bin Yufina. Kalib bin Yufina ini anak murid Nabi Musa yang ketiga. Kisahnya tak apa nak tahu sangat. Macam saya sebut tadi, kisah ni kita cari juga kisah dia tapi tak jumpa. Wallahualam, kita tak jumpa lagi. Baik. Okey, kembali balik. Jadi katanya lagi, baca khutbah ia mengajar Bani Israel hingga apabila berair segala mata dan lembut segala hati. Tu. Bila saja Nabi Musa, Bani Israel ni dah dapat tempat tinggal, dah dapat tempat nak duduk, nak bina negeri, nak bina negara, nak bina kampung, bandar sebagainya, dah cantik, dah okey, dah stabil, maka pada saat itu Nabi Musa pun mulalah mengajar Bani Israel. Mengajar Bani Israel, mengajar ilmu, duk peringat macam-macam pada mereka ni. Ingat sejarah hidup kamu semua. Masa kamu ni, macam-macam hal berlaku ni. Allah selamatkan kamu daripada Fir'aun. Kamu selamat daripada kejahatan Qibtiyah Mesir ni. Duk mengajarlah. Maka nak kata pada saat itu Nabi Musa mengajar ni hebat sangatlah. Cara penyampaian dia, pidato dia, cara ilmu dia cukup tinggi. Nabi Musa ni lah Nabi Allah Rasulullah kan. Maka dia sampaikan cukup hebat dan sangat memberi kesan kepada jiwa-jiwa sebahagian dari Bani Israel ni. Tu muslimin dan muslimat. Nak kata kan Nabi Musa ni dia cakap lah, pandai kan. Itu yang kita baca apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ni. Tu doa Nabi Musa lah. Antaranya minta pada Allah bagi lidah tu fasih.
Bagi lidah tu cantik bercakap. Maka Nabi Musa ni dia pandai bercakap lah. Dia pandai bercakap, dia pandai dok sampaikan pidato, dia pandai dok hurai macam-macam. Maka dia bercakap ni, disampaikan pengajian ni, disampaikan ceramah ni, menyebabkan ada sebahagian dari Bani Israel jadi cukup kagum dengar ni ceramah apa Nabi Musa ni. Cukup kagum. Hebatnya, tingginya ilmu Nabi Musa ni. Dan kitab ni kata sampai ada antara mereka yang menangis mengalir air mata ni, lembu hati terus dengar ceramah Nabi Musa ni. Masya Allah, hebat sungguh. Tu dia. Nak kata kelebihan yang ada pada Nabi Musa AS dah ni. Tu nak kata tu. Kan ada kan orang macam tu, dia cakap dia pandai kan. Cakap dia pandai, cakap dia sedap kan. Dia cakap tu kira orang kata menusuk jiwa lah, menusuk hati lah. Tu kelebihan lah Allah beri pada orang macam tu. Alhamdulillah. Tu. Kalau macam saya ni orang dengar meluat je, kata alah ustaz ni cakap bila nak habis ni. Tension betul. Itu kalau saya bercakap lah. Tu dia muslimin dan muslimat. Tapi nak kata ini kelebihan Nabi Musa ni. Masya Allah. Kelebihan Nabi Musa, dia bercakap ni hebat sangat. Hebat sangat. Sampai orang ni sampai kata ni, orang kata tergetar hati ni. Terrentak hati ni sampai lembut hati menangis dengar ceramah Nabi Musa ni. Tu hebat. Baik. Katanya lagi. Maka kata seorang lelaki daripada Bani Israel. Tu. Sampai satu hari ada seorang lah Bani Israel. Dia bertanya kepada Nabi Musa. Apa dia tanya ni? Ya Rasulullah, hal fil ardi ahadun a'lamu minka? Ditanya macam tu. Adakah dalam bumi ini seorang terlebih alim daripada Tuhan? Tu. Apa dia tanya? Orang ni tanya, hal fil ardi ahadun a'lamu minka? Adakah dekat dunia ni, ditanya, adakah dekat dunia ni orang yang lebih alim daripada kamu, wahai Nabi Musa? Tu. Dia tanya pasal tu, pasal dia kagum sangat. Duk tengok Nabi Musa pandai bersyarah, pandai bercakap, ilmu cukup tinggi, cukup dalam lah ilmu ni. Maka dia tanyalah ke Nabi Musa, dia tanya, wahai Musa, adakah tidak dekat dunia ni orang yang lebih alim daripada kamu? Nak tahu sungguhlah ada ke tidak? Tu soalan dia tanyalah. Tu. Baik, maka kata Nabi Musa, tiada pada satu riwayat ditanya dan mana manusia terlebih alim. Maka jawab ia, aku. Maka utab Allah atasnya. Sekira tiada kembali ilmu itu kepadanya, yakni marah sedikit. Tu dia. Apa jawapan Nabi Musa? Bila saja orang tu kata, hal fil ardi ahadun a'lamu minka, ada yang lebih alim pada kau ke dekat dunia, wahai Rasulullah, wahai Musa? Nabi Musa kata, tidak ada, dia kata. Dia kata tidak ada. Dia kata, tidak adalah dekat dunia ni yang lebih alim daripada aku. Pasal pun Nabi Musa kata macam tu, kira nak kata muslimin dan muslimat. Sebab kalau ikutkan, sungguhlah Nabi Musa fikir, sungguhlah macam tu. Mungkin masa tu memang tidak ada. Tak sampai pengetahuan dia yang ada orang lebih alim dari dia. Jadi dia rasa dia yang paling alim. Bukan nak kata Nabi Musa ni sombong angkuh. Tidak. Muslimin dan muslimat. Tapi nak kata realiti pada masa itu, yang dipikirkan Nabi Musa, memang tidak ada orang yang sealim dia. Dipikir macam tu. Maka dia jawab macam tu lah. Dia kata, tak adalah kot. Aku rasa aku yang paling alim kat dunia ni kot. Dia rasa macam tu. Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Itu dia cakap zaman tu okey lah. Sebab tak ramai kata mungkin zaman tu Nabi dan Rasul mungkin tak ramai lagi. Tapi kalau macam hari ni tak boleh cakap macam tu kan. Tiba-tiba kita nak kata akulah yang paling alim. Ada orang lebih alim pada aku ke? Tak ada. Begitu. Kalau cakap gitu, sekarang tak boleh. Dah kira sombong, takabur, ujub lagi, itu berdosa besar. Tu muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Janganlah panggil macam tu. Nak kata alim tara mana pun kita, jangan sombong, jangan angkuh. Ni. Kena ingat, alim tara mana pun kita, ada lagi orang lebih alim daripada kita.
Tu ilmu banyak tara mana pun kita, ada orang lebih banyak ilmu daripada kita. Banyak lagi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nak ingatkan juga, ilmu kita yang ada ni kok mana hebat tara mana pun, sebenarnya Allah yang beri, yang kurniakan pada kita. Tu kena ingat. Tu. Jadi kalau Allah tak beri, kita tak reti apa. Tu. Kalau Allah tarik balik ilmu kita, habis tak reti apa kita ni. Tu kena ingat, muslimin dan muslimat. Dia nak kata sini, maka Bani Israel kata gitulah. Dia kata macam tu. Maka dia kata, maka utab Allah atasnya. Utab ni maksudnya apa? Allah sanggah. Allah macam marah lah juga jawapan Nabi Musa tu. Tu. Allah macam marah. Allah menyanggah kata Nabi Musa ni. Baik. Dia kata tadi, Allah marah sedikit. Tu dia. Mana Allah marahlah juga jawapan macam tu. Tak tepat. Sebab Nabi Musa ni kok mana pun Nabi. Pengetahuan dia tak tahu semualah. Nabi Allah ni tetap Nabi manusia. Yang tahu semuanya hanya Allah Ta'ala saja. Tu. Nak kata pengetahuan Nabi Musa masih terbatas. Dia masih tak tahu sebenarnya ada orang yang lebih alim dari dia. Dia tak tahu benda tu. Mana nak kata inilah sifat manusia. Keterbatasan ilmu, pengetahuan yang ada pada kita. Tu dia. Allah Ta'ala ni tak adalah. Allah Ta'ala ni tidak ada keterbatasan. Tidak ada keterbatasan tidak ada bagi Allah. Keterbatasan itu ialah makhluk, bukannya Allah. Tu kita nak ngaji tauhid kan, akidah. Dah ngaji sifat 20 wajib, sifat 20 mustahil, dah ngaji belaka dah. Jadi faham dah. Yang mana nak kata keterbatasan itu sifat makhluk, bukannya sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak ada yang terbatas, tidak ada had bagi Allah. Pengetahuan Allah ni tidak ada had. Pasal Allah yang menjadikan semuanya. Jadi pasal itu Allah menyanggah Nabi Musa. Allah nak kata ada lebih alim daripada kamu, wahai Musa. Baik, kita sambung ceritanya. Maka wahyu Allah kepada Musa, bahawa ada bagi aku seorang hamba dengan tempat Majma'al Bahrai ini. Tu dia. Allah kata ke Nabi Musa, wahai Musa, sebenarnya ada seorang lagi hamba-Ku. Dekat mana? Dekat Majma'al Bahrai ini. Baik. Terlebih alim daripada engkau. Allah kata, hamba aku ni yang dekat Majma'al Bahrain ini lebih alim daripada engkau. Apa dia masukkan Majma'al Bahrain ini? Maksudnya pertemuan dua lautan. Disebut tadi dalam kitab ni, dua lautan itu ialah laut Parsi, Paris, ataupun dan laut Rom. Ataupun nak senang cerita laut Mediterranean dengan laut Merah. Itulah tempat berlakunya kisah ini. Tu. Majma'al Bahraini ini, kajian para alim ulama' ialah di mana lautan Mediterranean dan laut Merah. Di situlah tempat kisah berlakunya pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi maknanya bila Allah sebut tentang dua lautan ni, ada ulama kata, mana ini antara tempat-tempat yang kita boleh tengok lah. Tengok ziarah, boleh pergi sana. Tengok tempat sejarah yang berlaku, pertemuan antara dua Nabi Allah yang agung. Tu dia. Pertemuan sejarah sampai dicatat dalam Al-Quran. Tempat ini disebut oleh Allah dalam Quran. Kisah ini tercatat oleh Allah di dalam Al-Quran. Ni kisah yang agung ni. Jadi maknanya boleh kita nak ziarah lautan Mediterranean, Laut Merah. Apa yang saya sebut tadi, yang penting sponsor saya pergi sekali. Itu dia. Itu paling penting lah. Kalau tak ada yang tu tak sah. Baik. Jadi kita gurau-gurau saja pagi-pagi ni lah. Baik, muslimin dan muslimat. Jadi maka sembah Musa. Maka Nabi Musa berkatalah. Sebab kita kena ingat muslimin dan muslimat. Nabi Musa ni antara mukjizat dia dapat bercakap terus dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima.
Dia boleh bercakap dengan Allah cukup sempurna ni Nabi Musa ni. Ni mukjizat Nabi Musa yang Allah berikan kepada Nabi Musa AS. Dapat bercakap terus dengan Allah Ta'ala. Tu. Maka dia katalah pada Allah, ya Tuhanku, maka betapa bagi aku dengan boleh jumpa. Tu Nabi Musa dengar ni muslimin dan muslimat, excited dia. Tu excited. Excited Nabi Musa bukannya marah, bukannya dengki. Tapi nak kata excited Nabi Musa ni, dia excited nak jumpa dia. Orang yang dimasukkan oleh Allah yang lebih alim dari dia ni. Dia nak jumpa pasal apa? Pasal nak menuntut ilmu dengan orang tu. Ni kata Nabi Allah ni. Padahal tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau ikut standard lah, Nabi Musa lagi tinggi standard daripada Nabi Khidir. Kalau ikut kan? Nabi Musa ada 25 orang Nabi dan Rasul. Nabi Musa berulang kali Allah sebut namanya di dalam Al-Quran, berulang kali. Nabi Khidir tak ada. Nabi Khidir bukan ada 25 orang Nabi dan Rasul. Dan Quran pun Allah cerita sikit-sikit Nabi Khidir, nama pun Allah tak sebut. Tu. Tapi nak kata, ini sikap Nabi Musa yang merendah diri. Dia nak jumpa excited pasal apa? Pasal nak menuntut ilmu dengan Nabi Khidir AS. Itu ulama kata, antara pengajaran kisah ini, nak ajar kita pasal merendah diri dalam menuntut ilmu. Tu. Merendah diri. Dalam bab menuntut ilmu, kena merendah diri. Walaupun siapa pun kita. Walaupun kita raja. Walaupun kita ni seorang yang agung, yang hebat. Walaupun kita seorang yang dah alim dah. Bila saja menuntut ilmu, kena merendah diri dengan guru kita. Tu. Kalau kita dah tengok satu kisah dalam sebuah kitab karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kisah ni seorang ulama seorang ulama hebat jadi ulama ni kira terkenal lah di zaman tu, ulama yang alim. Jadi muslimin dan muslimat, jadi seorang pada masa yang sama, tempat tu ada, negeri tu ada khalifah lah, raja, PM lah kan, presiden, Perdana Menteri gitulah, raja ke, gitulah. Jadi khalifah ni dia nak mengaji dengan ulama tu. Maka diarahkan orang jemput ulama datang ke istana. Tu. Pendek cerita, orang tu pergilah rumah ulama ni. Bila pergi rumah ulama ni, dok tanya, kata ni Tuan Syekh, Tuan Guru ni, khalifah kita nak mengaji dengan Tuan Syekh ni. Jadi minta Tuan Syekh jemput ke istananya menuntut ilmu. Nak ajar ilmu pada raja khalifah ni. Jadi khalifah ni kata apa? Khalifah lah. Ulama ni kata apa? Dia kata, minta maaf lah. Kalau betul dia nak mengaji dengan aku, dia datang sini. Tu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dia kata, kalau betul dia nak mengaji sungguh dengan aku, datang sini. Datang pula, jangan ada pengiring. Tu syarat pula. Ni tuan-tuan muslimin dan muslimat. Kalau kita zaman hari ni kata gitu, habislah kita kan. Tak berani nak kata begitu. Tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah kan. Kita dengar panggil kita pi lah kan. Tapi nak kata Syekh ni, dia kata kalau betul khalifah nak mengaji dengan aku, mari sini, mari rumah aku ni. Mari rumah aku, dia kata, mari rumah aku ni, dan dia kata apa? Dia kata datang tanpa pengiring. Tu. Pendek cerita, pergilah orang khalifah tu, jumpa khalifah balik ngadap. Kita lah kata Tuan Syekh kata begitu. Khalifah ni nak menuntut ilmu sungguh, merendah diri dia. Pergi sungguh. Dia pergi sungguh dekat rumah Syekh tu, ketuk pintu rumah Syekh tu. Dia seorang-seorang pergi, tak ada pengiring. Syekh tanya, siapa yang ketuk tu? Dia kata, ni khalifah mari nak mengaji ni. Nama dia sebut nama lah. Khalifah, mari masuk. Tu mengaji. Masuk mengaji khalifah. Tu nak kata merendah diri dengan guru. Walaupun kita ni pemimpin besar. Tu. Walaupun kita orang yang hebat sangat ni adab muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kan kita dah mengaji dah, kita apa? Kita Sirus Salikin, Hidayatul Salikin, Bidatul Hidayah, Ta'lim Muta'alim.
Ini kitab dok cerita pasal ilmu, adab menuntut ilmu. Di antara adab menuntut ilmu ni apa? Bila berada dalam majlis ilmu, kita merendah diri kita dengan guru kita. Tu. Muslimi dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Mengikut satu riwayatnya, bila berada dalam rumah dia, dia duduk dekat rumah dia tak pernah julurkan kaki dia ke arah rumah guru dia. Padahal rumah dia dengan guru dia berpisah beberapa biji rumah, jauh juga. Tapi dia tak pernah julurkan kakinya masa duduk ke arah rumah tu guru dia. Pasal apa? Hormat sangat pada guru dia. Tengok muslimin dan muslimat kita hari ni tengah kuliah ilmu dekat majlis surau. Ustaz tengah mengajar ni, kita duduk depan tok guru ustaz kita julur kaki relax depan ustaz kita, tunjuk tapak kaki dekat ustaz kita. Mana adab tu? Tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu kalau tegur tu malu pula kan? Betul tak? Muslimin dan muslimat kalau tegur di khalayak ramai tu malu pula. Katalah ustaz ni belagak pula kan. Setiap gaduh dekat tengah kuliah tu gaduh. Jenuh tu. Tu muslimin dan muslimat. Tapi nak kata di pengajaran ni, kisah ni, Allah masukkan kisah ni, nak kata pengajaran antaranya apa? Merendah diri bila menuntut ilmu. Tu. Walaupun siapa pun kita, tak kira. Kita alim cara mana pun, merendah diri. Tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Masya Allah. Yang ni kena ingat barulah berkat ilmu kita, muslimin dan muslimat, barulah Allah beri keberkatan pada hidup kita. Barulah ilmu kita melekat dalam diri dan jiwa kita. Kita beramal dengan baik, insya-Allah. Tu. Jadi nak kata Nabi Musa nak jumpa Nabi Khidir pasal nak menuntut ilmu. Nak ambil ilmu daripada Nabi Khidir alaihi salam. Tu muslimin dan muslimat. Baik, seterusnya. Firmannya, engkau ambil huta. Huta ni apa? Ikan kering. Taruh dalam maktal. Ni nanti kita urai. Manakala engkau ketiadaan ikan itu, maka ia di sana, mana maktal itu zambil, bakul daripada daun tamar. Baik. Jadi Allah suruh apa Nabi Musa ni pergi bawa bekal. Bekal huta. Huta ni ikan kering. Pasal ikan ni ada ayat kita jumpa nanti. Nasiyahutahuma tu. Kita akan masuk ayat tu nanti. Apa tentang ikan ikan. Kita akan cerita nanti ikan ni. Dimasukkan dalam bekal. Bakal, zambil, bakul daripada daun tamar dibawa. Buat bekalan lah nak jalan jauh ni. Tu. Maka ambil Musa akan huta dan roti taruh dalam maktal. Bekal tamar, bekal bakul daripada daun tamar itu. Berjalan ia bersama-sama budaknya Yusha' bin Nun. Ni. Yusha' bin Nun bersama-sama Yusha' bin Nun, dia kata anak bagi saudara perempuannya dan muridnya Allah Ta'ala. Jadi akan dia Nabi kemudian daripada mati Musa. Tu ni setengah riwayat lah. Dia kata anak saudara juga. Kalau ikutkan dia kata, ulama kitab ni kata, Yusha' bin Nun ni kira anak saudara Nabi Musa juga sebenarnya. Begitu. Dan muridnya, murid Nabi Musa ni kita sebut tadi, murid kanan Nabi Musa, yang paling kanan, yang paling senior. Paling senior Nabi Musa itu Yusha' bin Nun. Bahkan disebut tadi Yusha' bin Nun ni menjadi nabi. Menjadi nabi setelah wafatnya Nabi Musa. Ni kita sebut tadi. Bila wafat Nabi Musa, dialah yang mengganti Nabi Musa AS. Yusha' bin Nun ini. Baik. Dan ia perang Jabbarin. Ialah dikembali matahari hendak jatuh hingga selesai perang itu. Ni kita cerita tadi. Dia kata Yusha' bin Nun ini yang melawan golongan Jabbarin dekat Baitul Maqdis. Ni cerita ni, permulaan kisah ni dalam surah Al-Baqarah ada. Ya Allah memerintahkan Bani Israel pergi perang dekat Baitul Maqdis melawan kaum Jabbarin dekat Baitul Maqdis. Sebab Jabbarin ni satu golongan yang jahat, yang kufur pada Allah Ta'ala.
Maka Allah memerintahkan Bani Israel pergi melawan mereka. Tu. At the same time. Meanwhile, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi kata Allah tidak benarkan penyembah patung lembu masuk ke Baitul Maqdis. Tu dia. Apa kaitan yang kita cerita ni? Apa related antara cerita yang kita duk cerita ni? Nabi kata Allah tidak benarkan Baitul Maqdis dimasuki oleh golongan yang penyembah anak patung lembu. Tu. Ni kisah ni kalau cerita panjang pula. Ni muslimin dan muslimat. Jadi nak kata yang golongan penyembah anak patung lembu Bani Israel di zaman Nabi Musa itulah. Jadi mereka ni yang sesat dekat padang Sinai 40 tahun tu. Dan mereka mati semua. Jadi sungguh Nabi kata yang masuk akhirnya ke Baitul Maqdis generasi yang kedua. Yang bukan penyembah patung lembu. Tu. Dan mereka lah yang ikut Nabi Yusha' bin Nun alaihissalam. Yang akhirnya masuk ke Baitul Maqdis berperang melawan Jabarin. Dan matahari pun tergantung sampai selesai perang baru matahari terbenam. Tu. Muslimin dan muslimat ni kisah yang panjang lah. Tentang anak patung lembu tu. Nantilah kita cerita kan pasal bila cerita anak patung lembu ni ada kaitan dengan Samiri pula, macam-macam lah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, nak kata situ, dia cerita tadi, dia kata, dihuraikan sini, Yusha' bin Nun yang berperang dengan Jabarin di Baitul Maqdis, yang menahan matahari daripada jatuh sampai habis perang. Dan dikata lagi sini, ditambah lagi. Jadi cicit Nabi Yusuf alaihi salam. Cicit kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ini mungkin salah satu pandangan lah aku. Begini setengah-setengah kajian para alim ulama. Jadi saya tak pastilah kesahihannya sebab saya pun tak sempat nak buat kajian. Tapi dalam kitab ni dikata begitulah. Mungkin ada pandangan, ada riwayat yang menyatakan demikian ataupun dikaji selasilah ada kaitan dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi muslimin dan muslimat, insya-Allah kita akan sambunglah huraian ni pada minggu depan, insya-Allah. Lagi tentang kisah ni. Kisah ni panjang ni. Kisah Nabi Musa, Nabi Khidir. Nak jumpa Nabi Khidir ni pun panjang ni cerita dia. Jadi insya-Allah on the way nak berjalan nak jumpa Nabi Khidir ni pun panjang cerita. Jadi insya-Allah kita akan huraikan pada kuliah kita pada minggu depan, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, jika ada apa persoalan, dipersilakan. Ada kepada siapa yang nak bertanya soalan? Boleh tanya. Tak ada ke? Semua faham nampaknya Ustaz? Ya, tak ada soalan ke? Tak ada soalan Okey. Okey. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Semoga Allah kurniakan kefahaman kepada kita dari tafsir surah Al-Kahfi ini. Di antara kehebatan Nabi Yusha' bin Nun yang boleh menahan matahari, kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir di dua lautan Rum dan Faris. Pengajaran yang boleh kita ambil ialah dalam menuntut ilmu kena merendah diri dengan guru kita walau kita ada keberkatan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita dengan Al-Quran. Terima kasih kepada Menur Iman. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang setia setiap hari. Sebelum menutup majlis, izinkan saya membuat sedikit bahan kuliah Ustaz pada hari ini. Ya, silakan. Kelas hafazan bersama Al-Fadilah Ustazah Helen Halakah Tafriz pada pukul 5.15 petang. Kuliah asar bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Abdul Rahman bin Mahmud UKM Tajdid Iman. Pada pukul 8 malam, kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Abdullah bin Tuda dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada pukul 9 malam bersama Al-Fadilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran.
Dan pada pukul 9.15 malam kuliah Isyak bersama Al-Fadilah Ustaz Hafzan binti Abdul Manaf dengan Fardu. Jadi teruskanlah bersama-sama untuk beriman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga bermanfaat kepada kita di dunia dan akhirat. Dengan ini saya mohon maaf sekiranya ada sebarang kesalahan dan kesilapan. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik itu daripada saya sendiri. Jadi kita tangguhkan kuliah ini nanti. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Saya sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judama min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wa dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Siru 'ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.